Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua sahabat-sahabat dirahmati Allah yang dikasihi para nabi dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita siaran lagi untuk siri yang kedua untuk pengajian online kita, kitab Safinatun Najah. InsyaAllah nanti tim saya akan bagi muka surat yang kedua untuk PDF Safinatun Najah. Akan tuan-tuan boleh tengok di komen. Nazilah minta bantuan untuk bagi untuk Safinatun Najah punya kitab, insya-Allah. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas keizinan dan kesempatan yang Allah izinkan pagi ini walaupun dalam keadaan hari yang ketiga. Fasa ini kawalan pergerakan. Maka dalam kawalan pergerakan itu maka kita mengawal juga suhu-suhu makanan rohani untuk kita, insya-Allah. Nah, daripada kita membiarkan tidak ada apa-apa manfaat dari sudut ilmu, maka kita ambil ruang ini, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pertama dan selamanya kita harapkan mudah-mudahan wabak COVID-19 ini secepat mungkinlah dapat dikekang dan dapat dikawal dari segi penularannya, insya-Allah. Baik tuan muslimin-muslimat rahmati Allah, kita ambil masa dalam 2-3 minit untuk saya mohon jasa baik semua sahabat-sahabat yang ada lebih kurang 150 orang sekarang yang tengah on air dengan live. Yang pertamanya update di tempat masing-masing clear ke tidak. Sebab pagi ni kita try dengan OBS. OBS ni kalau tuan tengok tu adanya di bawah tu iklan-iklan yang akan keluar dan juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita buat penambahbaikanlah dari sudut live kita, insya-Allah. Jadi bila penambahbaikan ni akan ada risiko dia, sebab bila live ni kita takut terputus satu bila line tu ada masalah, yang kedua ada teknikal yang lain lah. Nah, insya-Allah. Baik Kak Ina, alhamdulillah Kak Ina Saimi pun ada bersama kita, insya-Allah. Dan semua sahabat-sahabat lain minta update sama ada clear ke tidak. Sebenarnya ni Melbourne pun clear, masya-Allah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan saya mohon jasa baik untuk kawan-kawan semua untuk bantu untuk share. Sekarang kalau ada 150 orang share, insya-Allah kita akan tarik lagi 150 orang baru akan tengok. Yang kedua, semalam kalau perasan kita kempen, kita try buat untuk tag nama-nama kawan ataupun nama-nama sahabat-sahabat yang kita harapkan dia boleh dengar sekali. Untuk makluman, semalam berlaku pertambahan hampir 10,000 view. Bila kita buat kempen, kita tag nama-nama orang yang kita, siapa nama yang terdetik dalam kepala otak kita sekarang. Kalau kita sebagai seorang suami, mungkin isteri. Kalau kita sebagai seorang isteri, kita tag suami. Kalau kita sebagai mak ayah, kita tag anak-anak. Kalau kita sebagai seorang anak, kita tag mak ayah kita. Kalau kita sebagai seorang sahabat, kita tag kawan-kawan kita. Siapa dia yang terdetik dalam kepala otak kita sekarang, tuan-tuan? Boleh tak kita kempen? Suara kurang jelas. Oh, Ustaz. Oh, Kak Rosidawati Dami, Kak suara kurang jelas. Minta maklum okey ke tak? Kalau okey maklumkan Kak Rosidahayati Dami. Jadi kempen yang kita buat semalam tu alhamdulillah saya rasa agak baik bila kita tag kawan-kawan yang kita rasa kita nak dia belajar sama. Sebab kadang-kadang dia tak belajar waktu ni tuan, tapi dia belajar dia buka pengajian ni adalah selepas habis pengajian. Tapi okeylah, at least dapat juga manfaat pengajian kat dia. Nah, jadi kita mohon kempen 150 orang ni, tuan-tuan tolong wajibkan diri untuk tag siapa-siapa pun tak apa. Yang tuan-tuan rasa dia kena untuk belajar juga. Bukan kita nak kata dia tu tak pandai atau apa, tapi kita nak kalau boleh dia pun dapat ilmu yang sama macam mana kita dapat. Boleh tuan-tuan? Jadi boleh kita start sambil-sambil untuk kita sebelum kita mula lagi 2 minit. Saya nak 150 orang ni kita pakai tag. Yang pertama kita share dulu, yang kedua kita pakai tag kawan-kawan yang lain yang kita harapkan insya-Allah dia pun akan contribute dari segi view dan dia akan tengok juga pengajian ni. Semalam tengah malam semalam saya mesej dengan kekanda saya Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi. Dia pun di antara orang yang alhamdulillah fasa ni dia baca kitab Riyadhus Salihin, serta kitab hadis yang banyak tentang amalan-amalan. Tuan-tuan boleh follow di page Ustaz Jafri Mahmudi, seorang guru yang sangat alim, yang sangat tawaduk, yang sangat baik akhlaknya, yang selalu berselawat di mulutnya. Jadi tuan-tuan boleh follow lah guru-guru yang baik macam ni, insya-Allah dia akan memberikan kebaikan kepada kita juga secara tak langsung, insya-Allah. Jadi jom tolong kempen Ustaz, kita set
untuk share, dan yang kedua tolong tag kawan-kawan yang lain. Tolong tag. Bila kita tag tu, insya-Allah dia akan jadi hype untuk orang lain pun akan dapat manfaat, notification untuk dia pun belajar samalah, insya-Allah secara tak langsung. Sebelum kita nak mula ni, boleh tak tuan, saya nak minta tolong jasa baik semua ni untuk bantu untuk share. Kita cecah 200 kita start, boleh tuan? Bantu Ustaz, tolong share dan tolong tag kawan-kawan yang lain, dan tolong copy link. Tuan-tuan tengok di belah atas tu, di belah atas kita tu ada bahagian copy link. Jadi tuan-tuan copy link tu dan tuan-tuan hantar dalam grup WhatsApp. Grup WhatsApp family, grup WhatsApp lorong, grup WhatsApp semua tu, agar kawan-kawan kita di taman, di kampung kita, karya kita, kawan sekolah, alumni apa semua ni pun dapat manfaat untuk kita sama-sama belajar, insya-Allah. Lagi 15 orang. InsyaAllah kita akan mula terus untuk pembacaan kitab kita, sambungan daripada fasa bahagian yang kedua, faslun tsani, daripada pembacaan kitab Safinatun Najah, yang membahaskan berkaitan asas dalam mazhab Syafi'i berkaitan hukum fiqh. InsyaAllah. 20 orang ni, insyaAllah. Bakat-bakat tolong, insyaAllah kita nak mula dah. Sebab fasal ni agak best sebabkan dia melibatkan berkaitan iman. So of course lah, benda yang paling menguji seseorang itu pada fasa-fasa ujian ni diantaranya soal keimanan. Sebab tu kalau kita tengok ni adanya orang-orang yang mengeluarkan kadang-kadang perkataan-perkataan yang menakutkan. Dia kata ni Allah ni ada ke tak dan sebagainya, benda-benda yang boleh untuk merosakkan iman. Patutnya bila Allah datangkan ujian ni, fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna haqqu min rabbihim. Orang yang beriman ni patutnya bila Allah datangkan ujian semakin kuat dan teguh keimanan dia kepada Allah. Tapi ada golongan tertentu dengan asbab ujian ni membuatkan dia jauh pula daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kebimbangan yang kita sangat takut sekarang apa yang sedang berlaku. Baik, insya-Allah kita akan menyambung bacaan kitab kita dalam pengajian kitab Safinatun Najah, kitab fiqh, insya-Allah. Insya-Allah. Baik, kita akan masuk pada fasal yang kedua. Semalam recap sikit, semalam kita dah bincang pada fasal yang pertama daripada pengajian kitab kita. Fasal yang pertama yakni berkaitan rukun iman, rukun Islam. Faslun arkanul Islamu khamsatun syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salah wa itaz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul bait man istata'u ilaihi sabilan. 5 daripada rukun Islam. Ni kata musannif yang disebut mengambil daripada hadis Nabi SAW. Yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah, yang kedua mendirikan solat, yang ketiga menunaikan zakat, yang mengeluarkan zakat, yang keempat berpuasa di bulan Ramadan, dan yang kelima menunaikan haji, mengerjakan haji bagi yang berkemampuan. Itu yang kemarin kita dah belajar dah. Dan hari ini insya-Allah kita akan menyambung faslun tsani, fasal yang kedua. Khala musannif rahimahullah taala, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah duk tunggu dari tadi tak ada Kak Siti Zaliha Omar. Itulah masalah pada Facebook ni Kak, dia Allahumma salli ala Muhammad, notification itu dia tak bagi pada semua. Walaupun kita dah set si first, walaupun tuan-tuan dah aktifkan butang notification tu pun dia still ada masalah. Ni dia pun duk tanya mana PDF untuk tu. Sat Muhammad di Ziauddin Imran, insya-Allah dia dah baru dapatkan PDF tu, nanti dia akan hantar dekat situ insya-Allah. Baik. Qala musannif rahimahullah taala, amin amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab menyambung pada fasal yang kedua, faslun arkanu imanu sittatun. Pada bab yang kedua membahaskan berkaitan rukun iman, ada 6. Rukun iman ada 6. Sebab tu jangan terkalih. Rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Yang ni ramai orang yang kadang-kadang yang terkeliru, ramai yang terlepas pandang. Beberapa kali saya pernah tengok bila imam buat sesi soal jawab pada pengantin yang nak akad nikah, dia bertanya, okey, rukun iman ada berapa? Rukun iman dia balas dengan keconfidentan yang sangat tinggi, confident gila, dia jawab apa? Rukun iman ada 5. Rukun Islam ada 6. Oh, tuan-tuan, jam ke laut tuan-tuan. Jadi Allah SWT. Baik, Hawa Ishak baru je tengok ulangan live semalam. Baik, alhamdulillah, terima kasih Hawa. Moga Hawa dikurniakan Adam yang baik insya-Allah. Kalau tak ada muncul, saya cari semula kat wall Facebook Ustaz. Baik, terima kasih Kak Jamaliah. Baik, jadi yang kedua ini adalah fasal yang kedua membincangkan tentang rukun iman. Maka disebut rukun iman itu ada 6 perkara. Apa itu rukun iman? Yang pertama, an tu'mina billah
wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Baik, rukun iman itu ada 6 perkara. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang pertama, tu'minu billah, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar iman. Baik, apa makna iman? Baik, tuan-tuan tulis dan tolong ingat. Tuan-tuan, untuk pengajian kita, kalau boleh tuan-tuan bagi ada nota di tangan, dan kalau boleh tu bagi ada pen ataupun pensel untuk kita menulis. Ataupun tuan-tuan buat engagement, tulis di sini. Nanti tuan-tuan cari balik komen tu, baru tuan-tuan tulis dekat pen ataupun pensel kertas masing-masing. Sebab apa tuan-tuan, saya minta tuan-tuan tulis di sini? Sebab bila tuan-tuan tulis, kata Imam Al-Ghazali, ilmu ni dia macam dengan haiwan liar. Bila haiwan liar ni kita tangkap penat-penat, sayanglah kalau kita tak ikat dia. Sebab haiwan liar ni boleh tak tuan-tuan tangkap dia, tuan kata, duduk dan diam. Dia tak akan dengar. PM umum suruh duduk rumah pun haram kita tak duduk. Jadi haiwan liar ni lagi-lagilah. Bila kita tangkap dia dan kita letak dia satu tempat, maka dia perlu diikat. Maka sama dengan ilmu ni macam haiwan liar, kalau tak diikat dengan ditulis, maka biasanya dia akan hilang. So kita belajar untuk kempen, tulis, tuan-tuan tulis di sini, nampak dengar je ada poin-poin, tuan-tuan tulis di komen tu. Sebab ada orang yang mungkin akan dapat ilmu daripada penulisan tuan-tuan. Ada orang yang mungkin dia terlepas daripada apa yang saya cakap, tapi dia dapat ilmu daripada penulisan tuan-tuan, dan tuan-tuan akan dapat pahala sampai kiamat, insya-Allah. Boleh? Jadi yang pertama, an tu'mina billah. Rukun iman yang pertama, ini beriman kepada Allah. Baik, apa makna iman? Iman ini bermaksud beriktikad dengan yakin, yakni pasti. Dan jazam. Jazam ni maksud putus di dalam hati terhadap semua rukun ini tanpa ada sedikit pun wahan. Wahan ni maksudnya tidak ada sedikit pun sangka yang tidak kuat. Yang kedua, tidak ada syak, ragu-ragu. Yang ketiga, adanya zon. Apa perbezaan waham dan zon? Tolong tulis. Waham adalah sangkaan yang tidak kuat. Dia sangka rasa sikit-sikit, dia rasa syak tu sikit-sikit ya. Waham ni rasa sikit-sikit ya. Tapi zon pula adalah sangkaan yang kuat. Waham ni sangkaan yang biasa-biasa. Yang kedua, zon ni adalah sangkaan yang kuat. Sangkaan yang dia rasa betul-betul jadi, yang betul-betul ni. So iman ni dia mestilah daripada yakin. Dia bukan pada waham, dia bukan pada zon, dan dia bukan pada syak. Dia bukan hak tu. Dia mesti i'tiqad betul-betul dengan hati ni, dia yakin betul-betul dengan hati. Baik, peringkat-peringkat iman, maratib iman ada 5. Maratib iman ada 5 perkara. Yang pertama yang disebut dengan iman takhlid. Tulis, yang pertama pembahagian iman, maratib iman ini, yang pertama adalah iman takhlid. Apa makna iman takhlid? Iaitu dia meyakini, dia beriman. Dia beriman kepada Allah tetapi menyandarkan keyakinan pada orang lain. Ini macam iman diwarisi lah. Dia mengaku Islam, dia mengaku yakin wujudnya Allah. Dia tahu kata Islam itu wujud dibawa oleh Rasulullah, tetapi hanya dia menyandarkan kepada orang lain. Bahasa mudah ni, dia ikut je apa yang orang lain buat. Ini yang pertama, iman takhlid ni, dia ikut je apa orang buat. Dia tengok bapak dia semayang, maka dia pun semayang. Dia tengok bapak dia meyakini kata wujudnya Allah, maka dia pun ikut sahaja. Tanpa ada sedikit pun pengetahuan dalil akli. Ingat, dalam hidup ni ada 2, satu dalil akli, satu dalil naqli. Apa perbezaan di antara 2 ni? Yang pertama, dalil akli ni dalil yang bersifatkan dari segi hukum-hukum akal. Yang kedua, dalil naqli, dalil yang didatangkan daripada nas Al-Quran ataupun hadis. 2, akli, naqli. Akli ni daripada akal, naqli ni daripada Al-Quran dan hadis. Imannya sah. Orang yang macam ni imannya sah tetapi dianggap berdosa. Orang yang jenis beriman pada Allah tapi tak tahu, bahasa mudah, tak tahuan punca. Dia beriman, dia tahu beriman. Percaya ada Islam tu, percaya ada Allah tu wujud, percaya ada Nabi Muhammad sebagai pesuruh Allah, percaya. Dia percaya.
Maka disebut dengan maqam dari segi tertibnya, maratibnya adalah iman takhlid. Imannya sah tetapi hidup dalam keadaan berdosa ataupun berbuat maksiat kerana tidak mahu memerhatikan atau mencari dalil jika mampu melakukannya. Yang di sinilah ulama bahas. Orang yang tidak belajar untuk mengenal ataupun menambah ilmu dari sudut iman, maka di situ dia kategorikan orang ini duduk dalam keadaan hidupnya sedang berdosa. Ni hati-hati. Sebab tu Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala sebut dalam kitab dia, dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia kata apa? Berdosa kepada seorang itu kalaulah mati yang pertama tidak dia sentiasa menghiraukan atau mengambil berat soal tentang iman. Jadi soal iman wajib kena pulun ataupun ditambah dari segi pengetahuan akli dan nakli dia. Nak belajar macam mana? Kena belajar ilmu tauhid. Boleh pergi cari, kalau boleh tuan-tuan perhati dalam jadual-jadual masjid surau kita, cuba tengok kalau ada kitab umum barahim, kitab-kitab asas dalam bab tauhid, maka tolong belajar. Belajar. Sebab apa belajar? Untuk nak mengelakkan kita daripada menjadi iman takhlid, iman yang hanya mengikut orang sahaja. Yang kedua, maratib iman yang kedua adalah disebut dengan iman ilmu. Yang kedua adalah iman ilmu, iaitu mengetahui perkara-perkara akidah dengan dalil-dalilnya. Dia bukan takat ikut orang je, tapi dia ada ilmu yang dia pelajari dan dia faham kenapa beriman kepada Allah itu wujud. Kenapa beriman dengan Rasulullah itu wujud? Kenapa beriman dengan kitab itu wujud? Kenapa beriman dengan para malaikat itu wujud? Dia pengetahuan itu didatangkan dengan ilmu. Dan ia ni termasuk daripada dalam ilmu yakin. Untuk iman takhlid dan iman ilmu ini, orang yang beriman dengan keduanya masih lagi mahzub. Mahzub ni apa? Masih lagi terhalang ataupun terhijab daripada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila takhlid dengan iman ilmu ni saja, adakah cukup? Belum, sebab dia masih belum sampai kepada yang sepatutnya. Tapi okey dah, okeylah daripada iman takhlid tadi. Iman ilmu ini adalah jauh lebih baik daripada iman takhlid semata-mata yang tak ada ilmu. Mengkhinzir buta lah bahasa mudah. Iman takhlid ni ikut je orang. Orang sesat dia pun terguling sekali. Tapi ilmu ni dia dah ada dah. Kefahaman ilmu berkaitan Allah SWT tentang rukun iman dia, tentang rukun Islam. Pengetahuan tentang Islam itu dah wujud dalam kehidupan dia. Cuma setakat tu je dulu. Kefahaman dia setakat itu je dulu. Yang kedua perbahasan adalah iman ilmu. Yang ketiga disebut dengan iman ayan. Iman ayan. Apa makna iman ayan ini? Iaitu ma'rifah, yakni mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan hatinya sentiasa muraqabah. Apa makna muraqabah? Merasa sentiasa Allah tengok dia dalam setiap fi'li, qawli, dari perkataan dia, perbuatan dia, malah dalam hati dia pun dia tahu bahawasanya betapa sanya Allah ini muraqabah. Allah ni memandang, melihat apa setiap perbuatan yang dilakukan. Iman ayan ni bersifat ma'rifah, mengenal Allah. Itu wujudnya tim-tim akhir zaman ni tanpa mengikut daripada progres ataupun step by step. Patutnya kena ada ilmu dulu baru pi mengenal Allah. Tapi hari ni dia terus lompat, pi terus mengenal Allah tanpa ilmu. Tu wujudnya dia lepak pisang lah apa segala mak nenek ni kan. Dia kata tak perlu belajar. Saya secara peribadi bab tauhid taklah terlalu mahir. Sebab saya mengaji bab tauhid ni tak secara khususnya mengaji dengan Ustaz Hadi Yahya dan juga Ustaz Yahya Bakai di Baling, dalam keadaan waktu tu setahun lebih mengaji dengan mereka ni. Tuan-tuan, memang kita tauhid ni pening tuan-tuan. Kita susah nak hadam sehingga kan kita yang kecil tu pun memerlukan pembacaan yang agak lama, sebab kan kita nak faham dari segi istilahnya, dari segi Allahumma Samad, dari segi makna dia, dari segi dalilnya dan sebagainya. Beberapa benda yang agak sukar lah. Lepas tu kita heran macam mana wujudnya golongan-golongan orang tertentu yang tanpa belajar, tiba-tiba dia boleh belajar, dia kata dia kenal Allah.
Dan yang kita terkilannya macam mana dia kata? Oh, dia kata syariat tak perlu. Terus kepada ilmu makrifat. Dia kata semayang tunggu khusyuk baru kita boleh semayang. Oi, kalau gitu tuan-tuan meninggal kita bila nak boleh semayang? Tuan-tuan cuba bagi tahu kat saya bila kita tuan-tuan boleh solat dalam keadaan yang paling khusyuk. Saya rasa tak ada tuan. Kita tengah angkat takbir tu duk fikir dah tak lagi agak-agak lagi berapa kes hari ni. Ni petang ni nak makan apa? Lagi agak-agak anak aku jaga lagi dia nak makan apa? Kerja minggu depan ni apa? Kita fikir macam-macam. Maka of course lah tidak ada khusyuk dah. Tetapi tetaplah kena solat sebab Nabi SAW sendiri, mana ada orang yang lebih kenal Allah melebihi Nabi SAW. Tetapi tetap Nabi SAW sendiri antara orang yang tidak dia mencari daripada syariat. Tetap Nabi semayang macam orang biasa. Tetap Nabi buat haji macam orang biasa. Tetap Nabi puasa macam orang biasa. Maka takkanlah kita tiba-tiba baru belajar 2-3 kali, baru ni boleh baca kitab sikit, tiba-tiba kita nak mendakwa kita dah orang yang paling ma'rifah ataupun orang yang paling kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tu bahayalah ilmu tu. Dan yang kita duka citanya ramai pula pengikut-pengikut yang lepak pisang ni. Tu hati-hati tuan-tuan, bahaya ni. Ilmu tanpa beriman tanpa ilmu boleh jadi isim lagi, boleh jadi gila kita. Tu hati-hati gerakan-gerakan ni banyak hari ni. Bahkan kehebatan Allah selalu dirasa dalam hatinya. Orang yang muraqabah ni, orang yang merasa Allah lihat daripada setiap perbuatan dia, amalan dia, percakapan dia, maka dia akan berhati-hati. Seolah-olah macam dia tahu, dia merasakan kewujudan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Dan inilah maqam muraqabah dan dinamakan dengan ainul yaqin. Ainul yaqin ni apa? Dia yakin sungguh dengan apa yang dia tengok berdasarkan daripada iman ataupun ilmu yang ada dalam diri dia dan juga ayan yang ada pada dalam hidup dia, makrifah kepada Allah. Yang keempat, dari segi maratib iman ini, yang keempat adalah iman hak. Iman hak. Iaitu melihat Allah dengan mata hatinya. Itulah yang dimaksudkan dengan perkataan arif billah. Al-arifu yara rabbahu fi kulli syai'in. Jadi disebut oleh arif billah, dia kata apa? Orang yang kenal Allah melihat Tuhannya dengan hati, memandang Allah dengan hati dia pada setiap, iaitu merasa dekatnya Allah. Dalam setiap perbuatan dia rasa dekatnya Allah. Jadi nak buat maksiat takut, nak tinggal apa yang Allah larang, nak tinggal apa yang Allah perintahkan, tak berani dia sebab dia rasa dekatnya dengan Allah. Bukan Allah berada pada tempat dan dia yakin bahawa Allah bukan duduk pada tempat-tempat tertentu. Sebab ada satu kelompok manusia yang mendakwa, dia kata Allah bilhal. Allah ni dia ada tempat dia. Allah ni duduk di arash. Dia kata arash duduk di sekian-sekian tempat. Allah tidak perlukan tempat. Allah tidak bertempat. Jadi hak tu kena pegang bagi elok. Orang yang macam ni, mereka merasakan imam yang hak ini, inilah maqam musyahadah. Apa makna musyahadah? Yang dinamakan juga haqqul yaqin. Kita akan belajar, dia ada namanya ainul yaqin, ilmu yaqin, haqqul yaqin. Hak ni yang sebaik-baik di antara yang terbaik lah. Orang yang memiliki iman ini akan terhijab daripada selain daripada Allah, kerana dia sudah merasakan kedekatan Allah pada setiap gerak lakunya. Dia tengok semua benda, nampak kebesaran Allah. Dia tengok pada wabak COVID-19 pun nampak apa? Masya Allah, kebesaran Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya wabak ini adalah makhluk Allah. Dia tengok orang mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah kebesaran Allah. Allah nak tunjuk kata makhluk ni, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Setiap daripada makhluk yang hidup ni akan mati, makhluk yang mati akan dihidupkan balik. Dia yakin bahawasanya setiap kejadian, dia tengok, si fulan tu segak dia, ya subhanallah, itu adalah kebesaran Allah. Dia tengok, kawan ni ada kurang sekian-sekian, ya itu juga adalah kebesaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka iman hak ni ada antara iman yang tinggi. Yang kelima disebut dengan iman hakikat. Iman hakikat. Apa makna iman hakikat ni?
Ya, iaitu merasa fana. Yakni fana ni hancur, lebok. Nah, kerana ingatkan Allah dan mabuk. Mabuk ni tenggelam. Dia tenggelam dalam kecintaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang disaksikan oleh mata batinnya melainkan Allah. Semua yang dia nampak ni adalah kebesaran Allah. Perbandingannya adalah orang seperti orang yang tenggelam dalam lautan, sudah pasti tidak ada melihat lagi orang yang berlayar. Orang yang tenggelam dalam lautan, maka musannif kita buat satu tamsilan. Dia kata orang yang tenggelam dalam lautan ni, dia tak nampak apa dah. Dia tak nampak orang berlayar, dia tak nampak pulau redang, dia tak nampak pulau bunting, dia tak nampak apa dah. Sebab apa kan? Dia tenggelam dan fana, dia dah hancur. Bukan hancur apa, lebur dia dengan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Asyik dia dengan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang wajib digapai oleh seseorang ialah salah satu daripada dua yang awal. Maka kata musannif dalam kitab dia kata apa? Pada kita orang biasa-biasa ni, yang perlu kita gapai, yang perlu kita dapatkan ialah di antara iman takhlid ataupun iman ilmu. Adapun tiga imam yang terakhir, imam ayan, imam haq dan imam hakikat, ia adalah dalam pengetahuan Allah yang diberikannya kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Ini disebut dalam kitab Kasyifah As-Sajak. Muka surat yang ke-19 menceritakan tentang pembahagian ataupun disebut dengan maratib iman. Jadi, secara recapnya ni ada 5. Yang pertama, jelas kita sebut dalam imam takhlid, yang kedua imam ilmu, yang ketiga imam ayan, yang keempat imam haq, yang kelima adalah iman hakikat. Yang tu secara ringkasnya untuk kita faham. Dia memang bila berkaitan ilmu tauhid, berkaitan ilmu yang macam ni dia berat sikit. Tapi tak apa, kita tulis, ambil pengetahuan, lama-lama nanti kita recap, buat ulang kaji, insya-Allah dia akan ingat. Kita sebelum ni duk hafal rukun iman 6 tu ya, tak pernah tahu pula ada pula maratib iman ni. Tuan-tuan, dalam tu kata manisnya ilmu ni tuan-tuan. Lagi banyak kita cari, lagi banyak kita tahu bahawasanya kita ni jahil. Bukan kata tuan-tuan, saya sendiri, mungkin saya yang paling jahil daripada tuan-tuan. Lagi banyak kita cari, macam saya bila duk ulang kaji balik kan, bila nak mengajar hari ni, saya semalam dah ulang kaji dah. Ni sat lagi malam ni, petang saya dah kena ulang kaji dah. Sebab apa? Sebab dalam kitab tu kalau tuan-tuan tengok matan dia sikit je. Bagi lagi matan ni. Bagi dah. Tuan-tuan tengok dalam apa ni PDF yang depa bagi tadi, bagi lagi sekali. Tuan-tuan tengok dalam PDF tu pengajian kitab tu, dia bagi cuma matan je. Jadi terpaksa kita nak cari apa isi tersirat daripada kandungan daripada matan kitab yang dibahaskan. Matan dia pendek ya tadi. Dia sebut apa? Dia kata faslun arkanun al-imanu sittatun an tu'mina billah. Tu je, an tu'mina billah saja. Beriman kepada Allah. Maka pada kita yang tak berapa nak tahu ni, iman kepada Allah ni, iman ni macam mana? Adakah kena semayang saja? Adakah kena solat saja? Baru tu kita belajar. Daripada pembelajaran barulah kita dapat, macam ni, sekian, ni ilmu dia. Maka sebab tu saya pesan kena tulis. Kena tulis. Ilmu tauhid kena hadam betul-betul baru faham. Ya, betul. Dan kena cari guru lah. Saya pun cari 2-3 orang guru untuk kita belajar. Kadang dengan guru ni, kita kurang faham. Sampai guru ni baru kita faham, baru kita tahu, guru pertama ajar macam ni sekian. Lebih kurang insya-Allah. Baik. Beriman yang disebut dengan Allah. Tadi makna beriman saja. Kita dah bahas 5 daripada maratib iman. Beriman dengan Allah. Apa makna beriman dengan Allah? Wajib meyakini dengan i'tiqad. Dengan i'tiqad yang jazam. Jazam ni makna apa? Yang putih. Maksudnya i'tiqad betul-betul. Untuk beriman dengan Allah ini ada 6 perkara. Tulis. Ada 6 perkara yang kena diyakini dalam sudut i'tiqad yang jazam ini. Yang pertama, meyakini dan beriktikad bahawasanya Allah ialah zat yang wujud ataupun zat yang ada. Yang pertama, meyakini ataupun beriktikad Allah ialah zat yang wujud. Yang kedua, dia ni siapa? Allah adalah yang esa dari segi zat, sifat dan perbuatannya. Dia, yakni Allah adalah esa dari segi zat, sifat dan juga perbuatannya. Ni wajib kena ingat.
wajib diyakini dan i'tiqad. Tak boleh duduk pada maqam waham, tak boleh duduk pada maqam syak, tak boleh duduk pada zan. Dia mesti yakin, sebenar-benar yakin. Dia tak boleh 99%, dia mesti 100% keyakinan. Dia tak boleh rasa, aku rasa wujud kot, ada kot. Tak boleh, dia mesti 100%. Kurang satu, jam krem terus. Dia cerita dia bukan macam periksa kita kurang satu markah dapat 99, dapat A+ lagi. Tak, yang ni dalam soal iman, dalam soal akidah dia mesti 100%. Dia tak boleh kurang walaupun satu, walaupun 0.001. Tuan-tuan boleh buka tengok dalam kitab full tu, tuan-tuan download yang link yang Nazilah Ismail bagi tu. Kitab ni tuan-tuan tengok pada bab fasal yang kedua. Boleh sebagai rujukan untuk kita tengok kitab. Jadi yang kedua, dia adalah esa dari segi zat, sifat dan perbuatannya. Yang ketiga, tidak ada sekutu baginya. Nazilah kena salin nota. Tidak lagi depa tak ni. Ingat yang pertama, Allah ialah zat yang wujud. Yang kedua, dia adalah esa bagi dari segi zat, dari segi sifat dan juga perbuatannya. Yang ketiga, tidak ada sekutu baginya, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Maksudnya tidak ada sekutu bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala sahaja Tuhan yang disembah. Yang pertama, Allah ialah zat yang wujud. Yang kedua, dia adalah esa dari segi zat, sifat dan perbuatan. Yang ketiga, tidak ada sekutu baginya. Yang kedua, dia adalah esa dari segi zat, sifat dan perbuatannya. Baik, yang keempat, hanya Allah sahajalah yang berhak diibadahkan, yang layak untuk kita sembah. Tak ada Tuhan-Tuhan lain dah. Kalau agama-agama yang lain, ideologi yang lain, maka mereka banyak Tuhan-Tuhan yang mereka kena sembah. Yang berbentuk dewa kekayaan, yang berbentuk dewa nu. Jam tuan-tuan. Dalam kapal tak boleh banyak pilot. Mana boleh banyak Tuhan? Hanya ada satu Tuhan, yakni Allah yang Esa. Yang keempat, hanya Allah sahaja yang berhak diibadahkan, yang disembah. Yang kelima, dia bersifat dengan semua sifat kamalat. Apa makna kamalatun? Yakni bersifat kesempurnaan. Wajib ke atas kita meyakini bahawasanya Allah Subhanahu wa taala ni bersifat dengan kamalatun. Sempurna Allah. Tidak ada sikit pun cacat celah, tidak ada sikit pun kekurangan. Maka itu adalah iman yang wajib diyakini dan i'tiqad ke atas manusia. Dan maha suci Allah daripada bersifat dengan mana-mana sifat naqaisun. Apa makna naqaisun? Yang bersifat dengan kekurangan. Begini. Yang pertama, Allah ni kita faham, Allah ni kamalatun. Allah bersifat sempurna. Dan Allah tidak ada sikit pun sifat-sifat yang disebut dengan naqaisun. Naqais ni masuk kekurangan. Berlawanan dengan manusia, manusia penuh dengan naqais. Manusia penuh dengan naqais ni apa? Kekurangan. Dan tidak ada manusia yang bersifat dengan kamalatun, yakni kesempurnaan. Kita ni secara umum ni, kita ni naqais dan tidak ada kamalatun. Kita tak ada kesempurnaan, tapi Allah ada kesempurnaan dan Allah tak ada kekurangan. Kita ada kekurangan dan kita tidak ada kesempurnaan. Sebab tu kita duk buat silap dan kita kena belajar dan belajar. Sebab apa? Sifat kita naqais, kita bersifat dalam bentuk kekurangan. Jelas Baik, yang keenam, Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Allah tak ada serupa. Yang nak menyerupai pun tak ada. Seakan-akan pun tak ada. Kalau manusia dia ada mungkin, saya nak nampak serupa dengan sekian-sekian. Saya nampak macam ni sekian-sekian. Tapi tak, Allah tidak ada. Andaian pun tak boleh nak buat. Allah ni macam mana tak boleh. Sebab tu ingat dan hadam bagi elok. Wajib juga ke atas mukallaf. Apa makna mukallaf? Orang yang ditaklif dengan hukum syariat. Orang yang dia ditanggung dengan hukum-hukum syariat, hukum-hukum agama. Tu mukallaf. Orang yang disebut dengan ulul ahlam wan nuha. Disebut dalam kitab fiqh. Dalam kitab fiqh dia kata apa? Ulul ahlam wan nuha. Orang yang berakal dan dia ni
cukup umur bagi dia, berakal dan cukup umur, maka dia dikira sebagai mukallaf. Mengetahui bahawa termasuk dalam simpulan iman atau disebut dengan kaedah dia aqaidul iman. Simpulan iman iaitu mengetahui yang pertama sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Tulis. Yang pertama kena tahu sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Bagi orang mukallaf ni, manusia ataupun lelaki perempuan yang mukallaf, yang pertama yang kena dia faham iaitu sifat-sifat yang wajib bagi Allah ataupun disebut dengan kaedah al-wajibatu lahu. Sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Yang kedua, wajib ke atas seorang mukallaf mengetahui sifat-sifat yang mustahil ke atas Allah, ke atasnya, ataupun disebut dengan al-mustahilatu lahu. Yang pertama wajib kena tahu sifat-sifat yang wajib pada Allah. Yang kedua ke atas mukallaf kena tahu dan kena belajar berkaitan apa sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. Yang ketiga kena tahu sifat yang harus bagi Allah, disebut dengan al-jaizatu fi haqqihi. Ada tiga kaedah, tiga benda yang kita kena tahu. Yang pertama sifat wajib pada Allah, yang kedua sifat mustahil bagi Allah, yang ketiga sifat harus bagi Allah. Jadi hak tu sedikit sebanyak berkaitan kenapa beriman dengan Allah. Baik, ada beberapa benda akidah ini akan selamat. Kata para ulama, nak selamatkan akidah, ada beberapa benda yang wajib ditinggalkan. Nak menjaga dan memelihara iman, ada beberapa benda yang perlu ditinggalkan. Maka disebut man taraka arba'a kalimatin kamula imanuhu aina wa kaifa wa mata wa kam. Ada 4 benda yang kena tinggal. Daripada nak beriman kepada Allah ni, ada 4 benda yang nak menyelamatkan akidah kita. Sebab kalau terlibat dengan terlalu banyak bertanya dengan 4 benda ni, biasanya akan memungkinkan rosaknya akidah. Dia akan mencari benda yang tidak ada jawapan, yang membuatkan ketika itu iblis dan setan akan mudah untuk ambil alih. Yang pertama, disebut sesiapa yang meninggalkan bertanya 4 benda ini, dia akan sempurna imannya. Yang pertama, ditanya di mana Allah. Buang benda ni. Tak usah duk tanya di mana Allah. Bila duk bahas di mana Allah, itulah bila wujudnya fahaman-fahaman yang mengatakan Allah wujud bertempat. Sebab dia duk cari. Duk cari benda yang di luar daripada beyond our limit, beyond our knowledge. Duk cari Allah duk di mana? Oh, Allah duk dekat situ kot, dekat sini kot. Sebab tu ulama buat dah garis panduan kepada kita mudah. Tak usah duk cari benda yang di luar daripada batasan kemampuan. Maka yang pertama, aina, jangan tanya di mana Allah berada. Yang kedua, jangan tanya wa kaifa. Kata ulama, jangan ditanya bagaimana keadaan Allah. Dia kata tu yang bila duk tanya bagaimana keadaan Allah kan. Tu dia duk keluar macam-macam mazhab. Dia keluarlah, oh Allah ni mungkin sekarang tengah duduk. Oh sekarang ni Allah tengah berdiri. Maka ni Allah tengah sebab apa? Dia memulakan benda-benda yang berbentuk pertanyaan yang merosakkan dia sendiri, merosakkan iman dan akidah dia. Pada makhluk boleh kita tanya, hang duk di mana? Hang duk buat apa? Tapi pada Allah tak boleh. Sebab benda itu adalah di luar daripada batasan kemampuan tu otak kita berfikir, maka datangnya iblis, setan ketika tu dia akan menyesatkan kita. Na'udzubillah. Yang ketiga, jangan pernah ditanya tentang wa mata, bila adanya Allah. Sebab Allah wujud sebelum kita ada. Jadi dia tarikh ada tarikh. Dia duk main tarikh pula dah. Macam duk tikan nombor ekor pula dah. Maka tak usah duk tanya. Dan wakam, dan berapa bilangan Allah. Bila duk tanya-tanya macam tu, tu yang dia kata, tu dia kata Jesus tu, Nabi Isa tu anak Allah. Yang ni macam ni, Maryam tu mak Nabi Isa. Maka dia membuatkan andaian disebabkan dia mula bertanya dengan istilah wakam. Berapa bilangan Allah?
Maka sebab tu ingat dalam ni hati-hati, sebab tu disebut dengan laisa fi makalin wala yamurru alaihi zaman. Allah tidak berada pada satu tempat dan tidak terikat pada masa kepadanya. Manusia terikat pada tempat dan manusia terikat dengan masa. Kita ada masa yang lepas, kita ada masa sekarang, kita ada masa akan datang. Sekarang kita nak buat apa? Kita terikat dengan masa. Tapi Allah tidak terikat. Sebab tu disebut laisa kamislihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Itu daripada ayat Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 40. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai Allah dengan sesuatu pun. Tak ada langsung. Disebab Allah ini bersifat dengan wahidun la min khillatin. Allah itu esa dan tanpa ada pecahan. Tanpa ada bilangan lah. Makam yang kita duk katanya di berapa banyak itu tidak wujud. Sebab tu kita hafal dalam surah yang semua ingat. Kita ingat Qul huwallahu ahad. Kita mengesakan, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu adalah Maha Esa. Kita dah hafal dah surah tu. Baik, sedikit belajarlah ilmu tauhid. Ni saya bagi senarai, tuan-tuan tulis nama-nama tok-tok guru yang tuan-tuan boleh ambil. Sama ada tok guru ni tuan-tuan boleh ambil rakaman-rakaman beliau. Sebab ada tok-tok guru kita yang pakar dalam ilmu tauhid yang dah meninggal dunia. Jadi saya sempatlah kita senaraikan ada beberapa nama guru-guru yang mungkin kita boleh ambil fadilat ilmu dia, yang mungkin kita boleh ambil manfaat dia. Dengan cara tersebut semua dapat faedah. Betul, Muhammad Isa Allah bukan jirim dan Arab yang tidak mengambil tempat dan ruang. Tu betul. Bila orang duk tanya-tanya banyak tu, yang depa yang mendatangkan dengan kefahaman ilmu sendiri yang sesat, mengatakan Allah itu bertempat. Dia kata Allah duk ke arasy nu, Allah duk dah macam ni, dan dia kata seolah-olah dia meletakkan Allah tu macam ada jirim dan tempat yang diperlukan. Tu hati-hati. Baik, belajarlah ilmu tauhid. Kalau boleh tuan-tuan cari ni guru-guru ni saya sebut. Permata-permata Ahlussunnah wal Jamaah yang ada yang masih ada yang telah meninggal dunia, tapi banyak rakaman-rakaman kitab yang dikarang oleh mereka yang kita boleh ambil sebagai fadilah, ataupun kita boleh ambil sebagai Allah Samad, benda-benda yang untuk kita menumpang manfaat insya-Allah. Yang pertama tuan-tuan, di antara guru yang saya sendiri sempatlah belajar sekejap, walaupun saya tak sempat tahu, tapi mengaji umum dengan dia, di antaranya almarhum Tuan Guru Haji Saleh bin Musa. Pondok Rahmaniyah Sik, arwah Tok Guru Haji Saleh bin Musa, insya-Allah. Moga Allah memberikan kebaikan pada beliau, dan kita sedekahkan juga. Yang pertama kita sedekahkan Fatihah semua pada guru-guru kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Refresh dulu Ustaz. Baik, yang pertama tadi saya kata arwah almarhum Tuan Guru Haji Saleh Musa. Yang kedua, tuan-tuan, di antara guru kita yang masih alhamdulillah masih sihat, masih panjang umurnya, di antaranya Tuan Guru Baba Ismail Sepanjang. Baba Ismail Sepanjang tu orang panggil dengan Baba Ismail Sepanjang. Baba Ismail Sepanjang daripada Fatani, di antara orang yang sangat alim dan faqih dalam bab ilmu tauhid. Yang ketiga, tuan-tuan, Tuan Guru Baba Khazali ataupun disebut dengan Baba Li Sekam. Tuan Guru Khazali ataupun Baba Li Sekam. Tuan-tuan tulis je tu. Tulis nanti cari di YouTube, tuan-tuan cari untuk belajar. Kalau tuan-tuan dengar ada apa nak mai di kawasan tuan-tuan, wajibkan diri untuk bawa family pergi jumpa, ambil keberkatan dulu, tabarruk dulu. Mana tahu insya-Allah nanti anak-anak kita jadi mudah nak belajar, mudah-mudahan insya-Allah. Dan seterusnya, di antara guru yang alim juga, di antara Allahumma salli ala sayyidina almarhum Tuan Guru Wan Muhammad Sakhir. Ni tok guru lama ni. Almarhum Tuan Guru Wan Muhammad Sakhir. Tuan Guru Ahmad Ridauddin Penanti. Ni masih ada Ahmad, Tuan Guru Ahmad Ridauddin Penanti. Di antaranya lagi Tuan Guru Ustaz Rifai di Baling, di Kuala Pegang. Di antaranya Tuan Guru Ustaz Awang Lanai. Ni masih ada dah, berumur dah, maka ambil fadilat-fadilat pada mereka ni. Dan banyak daripada masyayikh-masyayikh yang lain lah. Kalau nak ustaz-ustaz yang muda sikit untuk mengaji ilmu tauhid ni, saya sangat recommend. Contohnya macam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Syekh Aminuddin Tok Guru, Syekh Aminuddin Abdul Rahim, ahli Majlis Fatwa Kedah. Tuan-tuan cari Syekh Aminuddin Tok Guru. Ataupun yang muda lagi, Ustaz Helmi Asy-Syafi'i. Ustaz Helmi Asy-Syafi'i di antara guru yang
yang pada saya orangnya muda tapi ilmunya sangat matang, ilmu sangat tua untuk kita ambil manfaat insya-Allah. Dan mereka ni tak jemu-jemu mengingatkan kita tentang ilmu-ilmu berkaitan tentang sifat 20, sifat ilmu-ilmu tauhid untuk kita dapatkan faedah dari sudut ilmu. Dan juga sudah pastilah daripada sanad ilmu mereka mengajarkan daripada guru kita yang mulia, dua imam Ahlussunnah wal Jamaah yang menjadi ikutan kita sampai hari ini, di antaranya Imam Abu Hasan Asy-Sya'ri. Imam batu kita sebut dengan Sya'ri Maturidiyah tu, Imam Abu Hasan Asy-Sya'ri yang hidup di antaranya pada tahun 324 Hijrah. 1100 tahun yang lepas, yang menyusun manhaj liver pengajian tauhid kepada kita ni. Dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Imam Abu Mansur Al-Maturidi pada 333 Hijrah. Mereka ini hidup sezaman dan mereka menyusun silibus pengajian kitab tauhid ataupun pengajian ilmu tauhid kepada kita. Semoga Allah membalas jasa kedua imam besar ini dengan ganjaran yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Baik, setelah yang pertama berkaitan beriman kepada Allah. Tu dia tuan-tuan, dekat sejam. Baik, kita baca laju-laju sikit. Yang kedua beriman dengan para malaikatnya. Apa makna beriman dengan para malaikatnya ni? Yakni malaikat yang pertama diciptakan daripada cahaya yang halus. Malaikat tak sama dengan manusia. Manusia, Nabi Adam AS diciptakan daripada tanah. Adapun kita yang lain diciptakan daripada air mani lah, datang daripada air mani. Adapun malaikat keseluruhannya dicipta daripada cahaya yang halus, terpelihara daripada segala dosa, yakni mereka maksum, mereka tak buat silap, dan boleh berubah bentuk makhluk lain dengan izin Allah. Macam mana kita tengok malaikat Jibril ketika datang bertemu dengan Rasulullah, dia menyerupai manusia, seorang lelaki yang segak rupanya, yang tak pernah Nabi tengok dan sebagainya. Ini juga berlaku ketika zaman Nabi Lut alaihi salam. Sebelum Allah mendatangkan bala dan musibah, malaikat-malaikat ini datang bertemu dengan Nabi Lut alaihi salam dalam keadaan menyerupai manusia atau lelaki. Dan bilangan mereka sangat ramai. Hanya Allah sahaja yang mengetahui. Malaikat ni ramai. Cuma yang kita kena tahu, beriman dengan malaikat ini bermaksud apa? Wajib beriman dengan bahawa para malaikat adalah hamba Allah yang mulia. Kita kepada manusia ni wajib beriman kepada malaikat ni, maksudnya beriman bahawasanya tak mengatakan bahawa malaikat pun adalah makhluk Allah yang mulia. Mereka ni mulia. Tidak pernah melanggar perintah Allah dan hanya mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Dalam kalangan malaikat, iblis ya yang pernah buat kecoh. Yang dilaknat oleh Allah satu tu ya, yang lain semua taat daripada perintah Allah. Tapi manusia banyak, daripada berbilion manusia, berbilion juga yang lawan Allah. Yang kedua, wajib beriman dengan 10 malaikat secara tafsil. Apa makna tafsil? Terperinci. Wajib ke atas kita yang mukallaf ni, orang Islam ni, wajib kena ingat 10 malaikat secara terperinci, atau disebut dengan istilah tafsil. Tafsil ni apa? Kena ingat betul-betul. Kita duk ingat apa dia? Tuan-tuan, cuba ingat balik. Berapa 10 malaikat yang wajib kita ingat ni? Kita hafal waktu tadika dulu ni, waktu prasekolah ni. Tuan-tuan tulis wajib. Yang pertama, yang daripada 10 malaikat yang wajib kita kena tahu adalah malaikat Jibril. Yang kedua, waktu yang agak terhad ni saya sebut nama, nanti tuan-tuan cuba buat kerja sikit, homework sikit, apa peranan malaikat Jibril. Dia menyampaikan wahyu. Malaikat Israfil buat apa? Israel buat apa? Ingat. Saya yakin insya-Allah semua ingat. Satu malaikat yang tuan-tuan takkan pernah lupa, malaikat Israel. InsyaAllah tu tak ingat. Tu takkan lupa. Sebab dia main cabut nyawa. Dia main kat kita, sadaqallahul azim cerita dia. 10 malaikat yang pertama, tuan-tuan tulis dan sat lagi buat homework. Ataupun tuan-tuan dapat je maklumat, tuan-tuan tulis kat sini. Malaikat Israel buat apa? Israfil buat apa? Jibril buat apa? Ilmu ni tuan-tuan akan bagi manfaat pada 200 orang. Siapa cepat buat? Cepat. Dapat pahala lebih ni. Yang pertama malaikat Jibril, yang kedua malaikat Mikail, yang ketiga malaikat Israfil, yang keempat malaikat Israel.
Jibril, Mikail, Israfil, Israel, malaikat Munkar, malaikat Nakir, malaikat Raqib, malaikat Atid, malaikat Ridwan dan malaikat Malik. Jadi cuba tengok daripada 10 saya ulang lagi. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Ridwan, Malik. Ada 10 malaikat. Jadi ketahui setiap daripada apa tugasan-tugasan para malaikat tadi. Boleh tuan-tuan? Kalau siapa yang dah dapat, tulis terus. Siapa yang ingat, tulis terus. Tulis terus sebab ni ada 200 orang lebih akan dapat manfaat ilmu. Dan tuan-tuan, sebelum kita pergi kepada rukun iman yang ketiga, minta jasa baik siapa yang baru masuk dan sebagainya untuk tuan-tuan bantu untuk share dan tag kawan-kawan kita yang lain. Kerana pada saya ilmu ni sangat penting. Ilmu ni sangat mahal untuk kita semua. Yang perlu kita tahu tentang rukun iman. Saya tahu ramai yang ada dalam ni yang dah advance mengaji macam-macam ilmu, yang dah alim macam-macam ilmu. Tapi apa salahnya untuk kita sama-sama ambil manfaat dari sudut ilmu tauhid ni. Kerana ilmu yang wajib kita ada. Kita buat degree dulu. Kalau saya buat human resource, berapa persen je ilmu yang kita guna dalam hidup kita? Kalau orang yang belajar engineering, walaupun dia terlibat dalam engineering sekarang, berapa persen je ilmu yang dia guna? Kalau orang yang terlibat dalam ilmu kedoktoran, walaupun dia sebagai doktor, berapa puluh persen je ilmu? Takkan 100%. Tapi pada ilmu tauhid, 100% kita akan guna. Jadi tolong share. Dan tuan-tuan tolong sebarkan kepada sahabat-sahabat yang lain, tag nama mereka. Tag nama mereka insya-Allah. Baik, kita pergi kepada rukun iman yang ketiga. Yang ketiga, rukun iman yang ketiga adalah wa kutubihi, yakni beriman dengan kitab-kitabnya. Apa makna beriman dengan kitab-kitabnya ni? Di antaranya disebut dengan wajib meyakini bahawa kitab-kitab dan suhuf. Apa makna beza kitab-kitab? Kitab-kitab ni buku-buku ni. Kitab-kitab ni buku-buku yang dah disiapkan. Suhuf ni apa pula? Suhuf ni bermaksud helaian. Tulis. Beza kitab-kitab dan suhuf. Kitab dah siap. Dah siap ni. Ni siap kitab. Adapun suhuf adalah berbentuk helaian. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak terdiri daripada huruf dan suara dan kandungannya adalah benar. Jadi walaupun suhuf ni yang Allah turunkan ni, walaupun ada yang tak terdiri daripada huruf ataupun suara, tak ada suara audio pun, tapi beriman bahawa itu adalah benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksud kalau kata beza suhuf dengan mushaf apa pula? Ini dipanggil dengan mushaf Rasam Usmani. Maksud mushaf ni dah siap dibukukan. Itu mushaf. Adapun suhuf adalah helaian ni. Ni helai selai ni, itu disebut sebagai suhuf. Bila dah siap dibukukan, maka dia dah tak panggil suhuf, dia panggil mushaf. Itu beza. Dari segi istilah lah, agar kita semua nak ambil faham. Insya-Allah. Baik, terima kasih Kak Ina Ahmad bantu tengok dia tulis beberapa benda. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu, Munkar Nakir, Raqib Atid, malaikat Malik jaga neraka, Ridwan jaga syurga. Dan dapat ilmu pada orang lain yang baca insya-Allah. Dan kitab-kitab dan suhuf Allah, semuanya ada 104 buah. Kita duk dengar sebelum ni kitab ada berapa tuan? Ada 4 je kan? Kita duk ingat yang kita duk hafal Taurat dengan Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Quran Nabi Muhammad, Injil Nabi Isa. Kita duk ingat 4 je. Sebenarnya suhuf-suhuf yang Allah turunkan ni total ada lebih kurang 104. Yang mana kita baca satu. Satu Taurat untuk Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 50 suhuf kepada Nabi Syed. 50 suhuf kepada Nabi Syed alaihi salam dan 30 suhuf kepada Nabi Idris alaihi salam. 10 suhuf kepada Nabi Adam alaihi salam, 10 suhuf kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan ada juga pendapat yang mengatakan total semua adalah 114.
Sama dengan bilangan surah dalam Al-Quran. Itu sekadar ilmu lah. Tapi yang wajib kita kena ingat adalah 4. Taurat, Injil, Zabur, Quran. Taurat, Injil, Zabur, Quran. Itu yang wajib kita ingat. Adapun keyakinan kita tahu bahawa ada banyak lagi suhuf-suhuf yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Rasul dan Nabi-Nabi yang terdahulu. Baik. Selesai. Yang ketiga, beriman dengan kitabnya. Yang ketiga. Dan yang keempat, wa rusulihi, beriman dengan para rasulnya. Apa makna dia? Wajib meyakini bahawa para rasul diutuskan Allah kepada umat untuk mendapat petunjuk, menyempurnakan kehidupan di dunia dan akhirat mereka. Mereka adalah seafdal hamba Allah. Baik, disebut apa di sini? Musannif memberikan isyarat kepada kita bahawasanya wajib beriman dengan para rasul, sebab para rasul ini diutuskan oleh Allah untuk bawa petunjuk kepada kita. Kalau kita tengok dalam sirah sebelum Nabi SAW turun, maka Arab jahiliah itu buat benda-benda yang merapu dan merepek. Mereka bunuh anak-anak mereka, sebab mereka takut berkongsi rezeki. Orang Arab jahiliah dulu mereka takut bila dapat anak ni kena kongsi rezeki. Kalau ada RM1, dia kena bagi seorang 5 kupang. Maka apa mereka buat? Mereka tanam anak mereka hidup-hidup. Orang Arab jahiliah dulu, mereka menyembah berhala. Lata, Uzza, banyaklah berhala-berhala mereka. Ada berpuluh, 300 lebih berhala yang ada di Kaabah dulu. Yang ketiga, mereka ni memperhambakan, mereka menghina golongan-golongan wanita. Tetapi bila Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menidakkan semua daripada perbuatan-perbuatan jahiliah mereka tadi. Jadi dan kita kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan rasul ini mereka ada sifat-sifat mereka. Kita belajar dah waktu sekolah dulu. Apa dia? Ada 4. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Siddiq, amanah, fatanah, tabligh. Ada 4 itulah. Betul ni kita duk kecam kan? Kita duk kecam geng-geng tabligh, kita terlupa mereka ni bawa salah satu daripada sifat para rasul. Ya, mereka mungkin ada silap, kita tak akui. Tapi ingat perhimpunan yang dibuat di Masjid Seri Petaling adalah sebelum daripada apa-apa arahan daripada Kementerian Kesihatan. Kalau mereka buat selepas kementerian keluar, itu tak apa tuan-tuan nak menyalahkan mereka. Masalahnya mereka buat sebelum daripada apa-apa perintah daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan himpunan itu dibuat pada 27 Februari sampai 2 Mac. Kalau tuan-tuan tengok perintah apa semua ni keluar bila? Waktu tu pun government duk tengah pening ni. Hak ni keluar letak jawatan, masuk balik, patah balik, terjun kot tingkat, lompat pagar, lompat kerusi apa semua tu. Jadi tak sedut salahkan golongan-golongan tabligh lah. Dengan asbab depa ni duk menyebarkan Islam. Dan mungkin daripada kalangan 200 orang yang duk tengok live ni, mak ayah kita dapat Islam ni daripada asbab geng-geng tabligh ni lah. So jangan kecam lebih sangat. Ucap terima kasih pada mereka. Doa bagi Allah bagi penyelesaian terbaik pada permasalahan ni insya-Allah. Jadi 4 benda tadi, siddiq, amanah, fatanah, tabligh. Ada 4. Apa makna dia? Siddiq adalah mereka ni benar. Mereka ni tak ada nak kona-kona, tak ada. Amanah, mereka ni orang yang sangat beramanah dalam kehidupan mereka. Dan mereka ni adalah orang yang fatanah. Semua daripada kalangan para rasul, mereka ni adalah orang yang bijaksana. Bijak sini, bijak di mana-mana. Bijaksana daripada kalangan ni. Dan yang keempat, mereka ni tabligh. Mereka ni orang yang menyampaikan. Wajib ke atas para rasul menyebarkan agama-agama yang mereka pegang. Adapun Nabi tak wajib menyampaikan. Rasul wajib. Semua rasul seramai 313 orang. Ada satu pendapat mengatakan bahawa rasul secara total ada 313 orang seumpama sebilangan daripada Ahlul Badar. Ahli-ahli yang terlibat dalam perang Badar. Dan ada pendapat mengatakan 314 ataupun 315 orang. Pada pendapat yang paling sahih, tidak memanjangkan perbincangan berapa jumlah. Maka ulama-ulama yang kata ni, mereka tak mau bahas sebab hanya Allahu a'lam bis-shawab, hanya Allah yang mengetahui berapa bilangan yang tepat. Cuma bila ulama buat kajian ada lebih kurang 313.
Wajib ke atas mukallaf. Ni wajib ke atas kita ni. Tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah yang sempurna akal dan sempurna sifat, wajib ke atas kita mukallaf beriman secara tafsil. Tafsil sama tadi secara terperinci macam 10 malaikat tadi. Adapun rasul yang wajib kita hafal adalah 25 orang. Wajib kena hafal, wajib kena ingat. Kan kita duk hafalkan dulu lagu Raihan tu. Tuan-tuan, hari ni Raihan dapat pahala banyak gila sebabkan lagu yang mereka buat. Sebab lagu yang mereka buat tu dapat pahala tak berhenti. Sebab tu tuan-tuan, dengan lagu pun kadang-kadang boleh dapat pahala. Dengan lagu pun kadang-kadang boleh jadikan sebagai asbab masuk syurga. Sebab apa? Sebab bagi manfaat pada orang. Saya sebut pada sahabat saya DJ Fas. DJ Fas ni bagus tuan, alhamdulillah. Dia kata DJ Fas buatlah lagu-lagu berunsurkan dakwah. Dia kata boleh ustaz. Dia kata insya-Allah. Dan dia sampai dia kata dia ustaz, dia kata dia nak buat lagu untuk Murtadah Dakwah Center. Darul Murtadah dia nak buat lagu khas. Dia kata buatlah, tak ada masalah. Mungkin lagu tu jadi asbab kepada orang ingat kepada Allah, orang rasa lebih rasa besarnya kebesaran Allah dan sebagainya. 25 para rasul wajib kita ingat. Apa dia? Lagu Raihan ni. Saya pun ingat hafal daripada lagu Raihan tu tuan. Kalau nak suruh hafal sendiri, jam kita kadang-kadang. Lagu dia apa? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syu'ib, Musa, Harun, Zulkifli. Sampailah Nabi Musa, Nabi Isa, sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak nyanyi lebih-lebih lagi takut buat album pula kan. Dah lah suara tak apa nak sedap. Jadi ingat itulah, ada 25 para rasul yang wajib kita ingat. Saya ulang lagi. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syu'ib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 25 para rasul ni adalah nabi-nabi ataupun rasul yang Allah sebut nama mereka dalam Al-Quran. Settle. 25 para rasul ni semua yang Allah sebut nama mereka dalam Al-Quran. Daripada kalangan rasul ada 4. Yang mana mereka ini termasuk daripada kalangan ulul azmi. Ada 5 yang termasuk daripada kalangan ulul azmi. Apa makna ulul azmi ni? Mereka yang diuji dengan ujian yang berat-berat. Yang pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, of course lah. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga Nabi Musa. Yang keempat Nabi Isa. Yang kelima Nabi Nuh alaihissalam. Jadi 5 ni Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa adalah di antara daripada 25 para rasul. Mereka ini di antara diuji dengan ujian yang paling berat. Ulul azmi. Ulul azmi ni yang diuji dengan ujian yang paling berat. Baik, jelas tuan? Baik, yang keempat, maka selesai untuk berkaitan beriman dengan para rasul. Cuma ke atas kita tuan-tuan ni dalam fasa-fasa COVID-19 ni kita duduk di rumah saja. Boleh tak tuan-tuan saya minta jasa baik, tuan-tuan kalau boleh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ajar anak-anak kita sekali. Ajar anak-anak kita balik lagi, try tanya tak habis kuliah ni, tuan-tuan try tanya anak isteri ataupun anak-anak lah, panggil dia Alung, siapa Nabi Muhammad, try tanya dia. Try tanya dia satu-satu. Tuan-tuan, kalau anak kita boleh kenal Nabi SAW secara detail, maka tuan-tuan peluk dan cium dia. Kalau anak kita boleh kenal Rasulullah, dia kata Nabi Muhammad, nama Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, dia boleh ingat satu-satu tu. Nabi dan keturunan orang Quraisy, Arab Quraisy, warna kulit Nabi Humair jadi putih kemerah-merahan. Nabi ni sifatnya sekian. Nabi ada berapa beradik, Nabi ada berapa anak, Nabi ada berapa isteri. Kalau anak tuan-tuan dan anak saya boleh ingat tu, tuan-tuan peluk dan cium dia, dan tuan-tuan buat solat, tuan-tuan buat sujud syukur. Tetapi kalaulah bila tuan-tuan tanya, anak tuan-tuan tak tahu. Kalau tuan-tuan tanya, anak tuan-tuan tak tahu.
Dia tak tahu nak jawab apa, tuan-tuan wajib kena buat solat taubat. Sebab kita telah menzalimi hak anak-anak. Anak kita kenal Cristiano Ronaldo, anak kita kenal Lionel Messi, anak kita kenal Mira Filzah, anak kita kenal Dragon Ball, anak kita boleh kenal Naruto, anak kita boleh kenal One Piece, tapi tiba-tiba tak kenal orang yang bawa Islam, maka kita sedang menzalimi hak anak-anak kita. Jadi benda tu yang takut untuk kita hari ni. Baik, boleh tak saya nak baca sikit nasab baginda? Tuan-tuan yang ada telefon nak rakam, boleh rakam. Ataupun tuan-tuan ingat minit yang keberapa live kita ni, minit yang ke sejam 10 minit. Tuan-tuan ingat saya akan baca secara lalu. Nanti tuan-tuan ulang balik dan tuan-tuan tulis berapa. Ada nasab Nabi SAW yang sempat kita dobit. Tuan-tuan ingat ni saya baca laju-laju je ni. Bismillahirrahmanirrahim. Nasab baginda Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib Syaibah bin Hashim bin Abdul Manaf bin Khusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalid bin Fihri bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Kuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Saya ulang sekali lagi ni. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Khusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalid bin Fihri bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Sampai nyang Nabi dah tu. Nanti tuan-tuan ingat minit yang ke 110 sampai minit 111 kita cerita tentang nasab Nabi SAW. Siapa hafal, bonus dan pahala lebih ke atas dia. Tak perlu tak wajib sampai peringkat macam tu, tapi apa salahnya untuk kita ingat? Apa salahnya? Birthday awet kita boleh ingat, birthday bini kita boleh ingat, birthday anak kita boleh ingat, apatah lagi birthday dan juga nasab Rasulullah SAW secara keseluruhan, lagi-lagilah kita kena ingat. Baik, dan yang seterusnya dalam perbahasan rukun iman kita, selepas beriman dengan para rasul, beriman pula kita dengan hari akhirat, yakni hari kiamat. Ke atas orang Islam ni wajib dia beriman dengan hari akhirat. Apa makna hari akhirat? Apa makna beriman dengan hari akhirat? Dan insyaAllah 2 lagi kita akan habis dah. Ini dah sejam lah. Lagi 2 lagi kita akan habis. InsyaAllah kita berhabis untuk kita masuk. Besok kita akan masuk tajuk yang lain dah. Kita tak mau ulang. Yang ketiga, yang keempat, beriman dengan hari akhir, hari kiamat ataupun hari akhirat. Wajib meyakini kewujudan hari kiamat, yakni meyakini dunia ni akan binasa. Ke atas kita, orang Islam wajib ke atas kita meyakini bahawasanya dunia ni akan kiamat, akan binasa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah sebut dalam surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan. Semua ni akan binasa, alam semesta ni akan binasa, malaikat akan binasa. Malah mati ataupun maut itu juga akan binasa. Sebab tu nanti ketika dibangunkan semula kita tak mati dah. Sebabkan apa? Mati itu juga makhluk yang akan dibinasakan oleh Allah, disebut dalam kitab Bahrul Mazi. Maka hari akhirat itu bermula selepas kematian, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui. Mula hari akhirat itu bila? Akhirat itu bermula daripada matinya seseorang. So ada orang yang dia ni akhirat dia bermula daripada dia mati bila? Start daripada itulah. Disebut hari akhirat kerana selepas bermulanya akhirat tidak ada akan lagi malam selepas itu. Di sana tak ada siang dan malam dah. Dalam keadaan hari akhirat ni hanya Allah sahaja yang mengetahui. Dalam kitab Manar Al-Huda sebut. Dan wajib meyakini bahawa pertanyaan dalam kubur, kenikmatan, azab dalam kubur, kehidupan alam barzah dan mizan titian sirat, syurga, neraka, hisab, semuanya pasti akan berlaku. Baik, tuan-tuan tulis. Ada 5 fasa alam yang manusia akan lalu. Ada 5 fasa alam yang manusia akan lalu. Yang pertama,
manusia akan melalui yang pertama dia dengan alam roh. Kita ni akan melalui alam roh. Yang kedua, manusia akan melalui alam rahim. Alam rahim di mana? Duduk dalam perut mak kita. Biasa 9 bulan, ada yang 8 bulan, ada yang terlebih sikit. Dalam kitab mazhab Syafi'i ada kata apa? Ada yang sampai 2 tahun dalam kandungan pun ada. Di China pada tahun 2019 ada satu kandungan yang 18 bulan duduk dalam kandungan mak dia. Tak sedap pelik lah, itu adalah ilmu Allah. Maksudnya beranak-beranak tuan-tuan dah ada gigi dah apa. Baru Tok Guru nak tahniah tadi dia tokak tengok-tengok ada gigi dah. Sebab kalau 2 tahun dalam perut tak mustahil lah. Rambut panjang dah. Silap-silap. Keluar macam Frozen dah, keluar tengok-tengok rambut panjang macam tu kan. Wallahu alam. Tapi ada. Atas ilmu Allah tu benda yang bukan menjadi benda yang mustahil. Yang pertama alam roh, yang kedua alam rahim, yang ketiga alam hayah ataupun disebut dengan alam kehidupan. Kita hidup ni lah. Ada orang yang hidup sehari meninggal, ada orang hidup setahun meninggal, ada orang hidup 10 tahun meninggal, ada orang hidup 30 tahun meninggal. Ada orang meninggal sebab COVID-19 umur apa? 20, 30. Kemarin umur 50-an. Tu adalah alam hayah dia, kehidupan. Alam hayah kita tak sama dengan alam hayah orang lain. Yang keempat disebut dengan alam barzah. Alam barzah dan alam akhirat tak sama. Alam barzah adalah alam kematian. Kita mati duduk di alam barzah tu. Orang Melayu panggil alam kubur. Tu alam barzah. Duduklah alam kubur tu. Lagi tak berlaku kiamat, lagi tak ditiupkan sangkakala, maka kita masih berada pada fasa alam kubur, alam barzah. Waktu tu ada peneman tak? Ada. Namanya malaikat mungkar, adanya malaikat nakir, adanya syuja'ul aqrar. Syuja'ul aqrar ni apa? Ular yang Allah ciptakan, disebut dalam hadis. Ular ni akan teman manusia, dia akan belit manusia-manusia untuk menyoal siasat. Buat silap, dia patuk perpak kepala hang seketai. Dia tibai kepala lagi. Tu syuja'ul aqrar. Dan yang kelima barulah masuk pada alam akhirat. Dalam alam akhirat, di situlah adanya mahsyar, di situ adanya mizan, di situ adanya hisab, di situnya ada syurga, di situ adanya neraka. Mula pada alam akhirat tadi. Panjanglah, maksudnya banyak. Baik, yang terakhir barulah beriman dengan takdir, qada dan qadar, ketentuan yang baik dan takdir yang buruk yang Allah datangkan kepada kita. Yang terakhir baru beriman. Wajib meyakini bahawa segala sesuatu yang terjadi mengikut qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa taala. Wajib ke atas kita orang Islam ni, wajib meyakini setiap apa yang Allah jadikan baik dan buruk semua ditakdirkan oleh Allah. Kita sebagai orang Islam fasa sekarang, kita meyakini bahawa apa yang Allah jadikan COVID-19 ini ada hikmahnya yang tersendiri. Sebab COVID-19 juga makhluk Allah. Coronavirus pun makhluk Allah. Allah boleh wujudkan dia dan Allah boleh angkat dia bila-bila masa. Allah boleh hidupkan dia. Allah boleh matikan dia bila-bila masa. Allah boleh bagi dia duduk pada manusia ni dan Allah boleh pindahkan dia kepada manusia yang lain, pada orang jenis ketegak keras kepala ni. Nak juga berimpun, nak juga melepak, nak juga keluar, nak juga pergi pasar raya, maka Allah boleh buat benda-benda yang macam tu. Tu kita beriman dengan qada dan qadar. Sebab tu kena ambil iktibar bagi elok. Dalam bab qada dan qadar ini, bukanlah kita kepada orang beriman ini mereka akan sentiasa apapun benda yang Allah datangkan, fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Disebut dalam surah Al-Baqarah ain yang kedua. Pada ayat innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Sesungguhnya kalau orang yang beriman ni, apapun bentuk ujian, apapun bentuk binatang yang Allah jadikan di atas muka bumi ni, menambah iman mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين.
Sadaqallahul azim. Adapun pada orang kafir, maka apapun yang Allah bagi, apapun ujian yang Allah datangkan, mahupun baik ataupun buruk, dia tak heran. Dia lagi Allah bagi, lagi jauh dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ukur diri kita sekarang, kita berada pada mana? Adakah dengan ujian semakin mendekatkan kita dengan Allah, ataupun dengan ujian ini membuatkan kita jauh terpesong daripada Allah Subhanahu wa taala? Na'udzubillah. Ambil dari sudut fahaman kebaikannya, ambil dari sudut fadilatnya, ambil dari sudut kelebihannya, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari segi apapun benda ini sebagai hikmah barang yang baik kepada kita. Bila sebut tentang qada dan qadar, maka kena ingat, setiap daripada kejadian yang Allah jadikan ini ada hikmahnya. Ada seorang makcik datang, dia berceritalah, dia kata, Ustaz, saya faham apa makna hikmah. Dia kata, Ustaz, saya tahu apa makna hikmah. Saya kata, kenapa makcik kata macam tu? Dia kata, Ustaz, Allah izinkan saya ada 5 orang anak. Tuan-tuan ni ambil iktibar. Allah izinkan saya ada 5 orang anak. Daripada 5 orang anak yang Allah bagi, tak izin. Daripada 5 orang anak yang Allah bagi pada dia, dia kata, Alhamdulillah semua anak-anak saya okey, dia kata, Ustaz. Daripada anak yang sulung sampailah anak yang keempat, yang second last. Semua bagus, Ustaz. Akademik mereka cemerlang, akhlak mereka baik, mereka dengar cakap, dia kata semua elok. Yang kira akademik ni, Ustaz, kalau periksa ni mereka tak pernah tercicir nombor 2 pun. Semua nombor 1 kalau periksa. Kalau SPM, kalau PT3, kalau waktu tu dia kata PMR lah, waktu PMR mereka tu, dia kata Ustaz, SRP mereka, semua membanggakan saya, dia kata Ustaz. Kira anak ni kalau sign buku rekod ni, kira kepak tuan ni, seronok ni. Tapi dia kata Ustaz, anak saya yang keempat, anak saya yang terakhir, yang bongsu, yang kelima, hak tu jam, Ustaz. Yang tu tak tahulah, sampai dia kata bahasa dia gini, dia kata tak tahulah mai pada mesin photostat mana. Padahal dia kata saya dengan lelaki saya, hak lain okey, hak yang 5 ni ya masalah, tak tahu mai pada mana ni. Genetik mana lekat ni. Tak dengar cakap langsung, mengaji ke laut. Kalau abang-abang dengan kakak dia semua nombor 1, dia akan hujung nombor lah. Dia tahu lah, sampai dia kata Ustaz, saya malu dulu nak pergi sekolah. Sebab apa? Kan track record abang kakak dia elok. So cikgu-cikgu akan bandingkan. Dia kata, tak tahu lah awak, dia tak macam kak dengan abang dia. Dia kata sampai saya malu, Ustaz, malu ya amat. Dan dia kata di mulut saya selalu duk sumpah anak saya macam-macam. Dia kata perkataan ni selalu dia ulang, dia kata awak lah hang ni bengong, awak hang ni tak macam tak macam kak dengan abang hang. Dia ulang perkataan tu, dia kata awak hang tak macam kak dengan abang, awak tak macam kak dengan abang. Dia kata Ustaz, hari ni Ustaz, saya ucap syukur pada Allah. Allah tak makbulkan doa saya. Dia kata saya setiap hari minta pada Allah, ya Allah bagilah anak aku jadi macam kak dengan abang dia. Ya Allah bagilah jadi macam kak dengan abang dia. Dia kata Ustaz, hari ni saya ucap Alhamdulillah, kenapa Allah tak makbulkan doa saya. Kita dengar-dengar, awak makcik tak mau anak jadi elok ke? Tak mau anak jadi macam hak sulung, hak nombor 2 ke? Dia kata Ustaz, saya tak mau jadi. Saya kata kenapa? Dia kata Ustaz, hari ni kakak dengan abang dia alhamdulillah depa cemerlang, mengaji elok pun semua, dan depa baik Ustaz, sampai sekarang pun depa baik, depa tak ada derhaka pun. Tapi dia kata anak sulung dia jadi pengarah di sebuah hospital. Masya-Allah, Ustaz Khairul Azhar Samsudin, masya-Allah sahabat saya ni tuan. Tuan-tuan follow dia. Ustaz Khairul Azhar Samsudin ni adalah timbalan pada CEO PPZ, Pusat Pungutan Zakat. Ustaz Khairul Azhar, ahlan wa sahlan. Jadi dia kata kakak yang sulung jadi pengarah hospital, adalah hospital sekian disebut. Yang kedua engineer, yang ketiga businessman, yang keempat arkitek. Jadi semua mereka ni Ustaz grade yang nombor 1 ni grade jursa. So dia kata Ustaz, setahun saya cuma boleh jumpa dengan dia paling banyak 2 ke 3 kali ya. Sebab dia terlalu sibuk dan dia sangat susah untuk nak balik bercuti. Dan dia tak marah lah, dia kata anak dia tu memang dia tahu itulah tanggungjawab. Bila anak dia kerjanya besar, tanggungjawabnya pun besar. Bayangkan pula dalam fatrah sekarang ni, memang kalau pengarah hospital tak ada cuti ya. Dia panggil zon merah. Mereka ni setiap masa kena on call, kena ada di hospital untuk nak bincang apa benda nak kena buat dalam fasa-fasa pandemik ni. Yang nombor 2, nombor 3, nombor 4 pun sama, duduk luar negara, sibuk dan sebagainya. Dia kata setahun saya boleh jumpa 2-3 kali ya. Mereka baik Ustaz, mereka berhubung dengan saya, call saya, tapi itu dia lah. Main umur tua-tua ni, apa yang saya nak satu Ustaz, saya nak masa dengan mereka.
Saya nak masa dengan mereka Ustaz, tapi mereka tak boleh bagilah masa tu dan saya pun faham. Tapi dia kata, alhamdulillah Allah tak makbulkan anak yang anak yang terakhir. Anak yang terakhir tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tak ada masa tu. Dia kata apa? Dalam keadaan yang walaupun tidak ada masa, ataupun depa ni dia tak pandai macam kok dengan abang dia, tetapi dialah dia duduk di rumah dengan saya. Walaupun dia kerja tak besar, tapi dia boleh masa tempat saya merajuk, tempat saya memujuk, tempat saya ada masalah. Dia yang jaga makan saya, dia yang jaga minum saya. Kalau saya terberak merata Ustaz, dialah anak yang bodoh ni lah, anak yang tak pandai ni lah, anak yang ada masalah ni lah yang jaga saya hari ni. Waktu dia dengar tu, ya Allah. Dia kata kalaulah anak ni pun Allah bagi pandai juga, berkemungkinan dia akan jadi macam kau dengan abang dia, sibuk tak ada dengan saya Ustaz. Saya bila dengar tu baru dia kata, ya Allahu Rabbi. Lepas tu kadang-kadang Allah, kita ada minta doa macam-macam pada Allah. Kadang-kadang bukan Allah tak makbulkan sekarang, tapi Allah bagi waktu yang lain yang bersesuaian dengan qada dan qadar yang baik untuk kita. Lepas tu kita merancang, Allah yang menentukan, Allah yang mengatur kehidupan. Adapun kita sekadar berusaha yang terbaik dalam kehidupan. Maka selesai perbincangan kita pada bab yang kedua, pasal yang kedua pada kitab Safinatun Najah, yang membincangkan soal rukun iman yang wajib ke atas kita. Recap balik. Yang pertama rukun iman, disebut faslun arkanu imanu sittah, ada 6 perkara. Yang pertama an tu'mina billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada para malaikat, wa kutubihi, beriman dengan kitab-kitab. Yang keempat, wa rusulihi, beriman dengan para rasul. Yang kelima, wa bil yaumil akhir, beriman dengan hari wujudnya hari kiamat, wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, dan beriman dengan qada dan qadar, ketentuan yang buruk dan baik yang telah Allah tentukan kepada kita, termasuk daripada kalangan wabak dan COVID-19 yang Allah datangkan kepada kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua dengan pandangan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itu dulu untuk pertemuan kita pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat yang stay tune, 230 orang ni daripada awal sampai habis. Saya yakin banyak yang terpaksa korbankan waktu-waktu dia yang patutnya berehat dan sebagainya, tapi dia manfaatkan dengan pengajian ilmu. Mudah-mudahan Allah membalas dengan balasan pahala ganjaran yang berlipat ganda kepada tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itu dahulu pertemuan kita pada pagi ini. InsyaAllah saya mohon doa daripada semua agar kita diberikan kesihatan yang baik, dipelihara daripada wabak dan bencana, dan diberikan kebaikan kepada kita semua. Dan saya mohon yang terakhir sebelum kita berhenti, tuan-tuan tolong share di page masing-masing dan tag kawan-kawan yang tuan-tuan rasa dia perlu untuk belajar juga, untuk diambil manfaat insya-Allah yang terbaik itu. InsyaAllah kita sama-sama usahakan. Dan cuma nak maklum pada tuan-tuan, ni ada 200 orang lebih ni, berkemungkinan disebabkan esok akan berlaku fasa yang Allah SWT yang agak kritikal sikit, sebab esok tentera akan mula buat sekatan jalan. Esok tentera akan bantu untuk buat kawalan pergerakan ni. Jadi untuk makluman, rakaman kita ni dibuat di studio. Ni di studio Mutada Dakwah Center. Saya duduk rumah saya agak dalam 10 km daripada sini. So kita terpaksa mungkin terpaksa mulai pada esok kita akan buat kuliah kitab Safinatun Najah ni, kita akan baca pada petang. Boleh tak tuan-tuan? Waktu mungkin saya akan decide pada tuan-tuan, sama ada mungkin kita buat dalam pukul 5 petang kita akan mula bacaan kitab ni. Maksudnya pagi dah tak ada dah. Sebab macam ni. Sebab kalau buat waktu petang, habis kitab fiqh, malam kita terus baca kitab hadis. Sebab kalau 2 sesi saya nak kena main 2 kali. Bahayalah sebab duk gelap bergerak tu saya kena tangkap, jenuh aku. Sebab esok bermula pada Ahad esok askar akan mula untuk buat sekatan jalan dan sebagainya. Jadi nak keluar duk menilau tu agak bahaya. Saya tak pergi mana, saya cuma pergi main sini balik. Saya tak pernah singgah mana-mana lagi pun. Tapi jadi bahayalah. Jadi saya nak minta jasa baik pada semua sahabat-sahabat ni. Saya yakin ni kakak-kakak, ibu-ibu, abang-abang apa semua ni yang daripada kemarin duk mengaji, tu seronok dah duk mengaji kitab ni.
Tapi boleh tak saya nak minta jasa baik untuk kita buat pada waktu petang. Waktu petang ni maksudnya besok lah. Mula pada esok kita akan mula pada pukul 5 petang pengajian kitab fiqh dan pukul 8.30 kita akan mula kitab hadis. InsyaAllah boleh, kami tak boleh pergi mana pun. Baik, terima kasih Kak Jaja, Malinja, terima kasih. Dan yang lain lah. Saya minta jasa baik untuk semua insyaAllah untuk kita untuk bagilah bagi ruang tu. Sebab tak nak buat macam mana kan, saya pun tak boleh nak buat apalah. Dengan perintah kawalan pergerakan ni kita terpaksa minimizekan. Maksudnya saya mai sekali jadi studio, petang kita buat live untuk pengajian kitab fiqh dan malam kita akan buat pengajian untuk kitab hadis. Jadi sekali je lah. Kita berhenti pukul 6 tu, ada masa 2 jam lebih ibu-ibu nak selesaikan masak dan sebagainya. Malam kita akan buat pengajian kitab hadis pula. Saya mohon maaf saya tak boleh nak bagi komitmen pada waktu pagi. Satu masa perintah kawalan, yang kedua masa dengan anak-anak lah isteri. Bila main ni pagi lagi saya balik petang malam nak kena main pula, balik tengah malam pukul 1 kadang baru sampai rumah, jadi kesian kat anak isteri lah. Jadi saya harapkan insya-Allah boleh semua boleh bagi komitmen untuk sama-sama kita belajar insya-Allah. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini. Ingat petang fiqh, malam kita baca kitab hadis. Malam ni kita akan menyambung pada hadis yang ketiga. Tajuk malam ni best tuan, hadis malam ni tajuk best insya-Allah. Tajuk yang insya-Allah sangat berkait rapat. Boleh ustaz mana yang mudah yang baik untuk ustaz dan mereka insya-Allah. Terima kasih Kak Shima N Khairi dan terima kasih Kak Robi binti Abdul Rani, Kak Irma Mas berisih dengan kuliah yang lain. Tak apa Kak Irma macam ni. Mana yang baik Kak utamakan dulu. Kak Irma utamakan dulu. Kalau saya boleh, Kak Irma boleh dengar kuliah tu waktu lain pun boleh, tak ada masalah. Sebab saya akan tinggalkan rakaman tu untuk kita sama-sama bermanfaat. Dan insya-Allah esok petang kita akan mula pada jadual kita. Kita akan masuk pengertian fasal yang ketiga berkaitan la ilaha illallah. Ni fasal ni penting. Kita akan detailkan berkaitan apa itu la ilaha illallah. Kalimah tahlil yang Nabi kata afdhal zikri fa'lamu annahu la ilaha illallah tu kita akan detailkan esok pada pengajian esok petang. Pengajian esok petang wajibkan anak-anak dengar sama. Sebab ini adalah kalimah yang paling penting dalam kehidupan kita. Nabi kata man akhiran la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya mengucap kalimah la ilaha illallah, Nabi janjikan confirm masuk syurga. Jadi kita nak anak-anak kita masuk syurga, suami masuk syurga, isteri masuk syurga. Esok pastikan isteri, pastikan suami, ikat buah lengguni kalau dia tak mau dengar, bagi dia dengar. Berkaitan kalimah la ilaha illallah. Ingat esok petang jam 5, stay tune, bawa anak-anak isteri untuk dengar sama. Sebab esok tajuk yang sangat penting berkaitan la ilaha illallah. Berkaitan kalimah tahlil, kalimah yang membezakan kita dengan golongan kufur ini. Jadi insya-Allah kita ambil tumpang manfaat mudah-mudahan. Dan sekali lagi tuan-tuan, saya minta untuk tuan-tuan set first dan klik butang notification. Kalau ada live, automatik dia akan datang kepada tuan-tuan insya-Allah secara tak langsung. Dan mana yang belum isi borang untuk dapat maklumat hebahan berkaitan kuliah dan kitab, tuan-tuan boleh isi. Link akan dah pin, tuan-tuan boleh tengok di situ. Link yang dah diberikan tadi, ada link di bawah tu. Link di pin tu. Ada Cik Nazilah Ismail dah buat. Terima kasih banyak Nazilah Ismail yang bantu saya. Tuan-tuan boleh tekan di situ, di bawah tu ada link dan daftar. Nanti dia akan bagilah maklumat-maklumat berkaitan kitab, berkaitan hebahan dan sebagainya insya-Allah. Dan rakaman-rakaman tu mereka akan bagi kepada tuan-tuan semua insya-Allah. Jadi sekadar tu dulu pertemuan kita. Dan saya mohon yang terakhir, jasa baik untuk kita share dan kita tag kawan-kawan yang lain untuk wajibkan sebelum tuan-tuan keluar daripada live ni, tuan-tuan tag seorang. Siapa tak buat, saya doa dia bagi handsome selalulah. Saya doa yang baik juga. Tapi kena tag. Bagi siapa yang ni bagi awet muda, siapa yang ni untuk kita bagi sama-sama dapat ilmu je, orang lain pun dapat insya-Allah. Jadi yang baik daripada Allah atas kelemahan di atas kedaifan ilmu saya bercakap. Sekadar tu dulu. Jumpa pada malam ni pula untuk pembahasan kita hadis. Tajuk yang sangat mahal, yang sangat best. Jadi tolong stay tune malam ni jam 9 atau 9.30, 8.30.
InsyaAllah 8.30 malam untuk kita buat perbincangan berkaitan kita hadis tajuk yang ketiga, siri yang ketiga insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, kedua ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, jiran tetangga kami, sama ada dalam keadaan kami sedar kami tak sedar. Ya Allah, ya Latif, lembutkan hati kami. Ya Allah, hati kami keras dengan dosa dan maksiat yang telah kami lakukan. Ya Allah, ya Allah, kami sedar tangan yang kami tadah pada malam ini, tangan yang banyak buat dosa, buat maksiat di atas muka bumi. Ya Allah, ya Allah, kami tahu ya Allah, hari ini kau datangkan wabak, bala dan bencana kepada kami asbab daripada banyaknya kemaksiatan dan kerosakan yang kami lakukan di atas muka bumi. Ya Allah, ya Allah, kalau kau tak ampunkan dosa-dosa kami takut ya Allah kami akan mati dalam keadaan diazab dengan azab yang pedih. Ya Allah, ya Allah, kau izinkanlah kami mati dalam keadaan beriman kepadamu. Ya Allah, izinkanlah kami mati dalam keadaan memegang teguh di antara rukun-rukun iman kami. Ya Allah, beriman kepadamu. Ya Allah, beriman dengan para malaikatmu, beriman dengan kitab-kitabmu, beriman dengan para rasulmu, beriman dengan hari kiamat, beriman dengan qada dan qadar yang kau tetapkan kepada kami. Ya Allah, jadi kau jadikanlah i'tibar daripada musibah yang didatangkan ini dengan menambahnya lagi iman kami kepadamu. Ya Allah, menambahnya ilmu hikmah kami kepadamu. Ya Allah, ya Allah, ada dalam kalangan kami yang masih ada mak dan ayah, izinkanlah kami berbuat baik dan berbakti kepada mereka, perelokkan akhlak kami di hadapan mereka, lunak dan rendahkan suara kami saat kami berbicara dengan mereka. Andai ada perkataan dan perbuatan yang pernah kami lukakan hati mereka, izinkan segera kami mohon kemaafan. Ya Allah, Allah, kami takut dengan akhlak yang buruk terhadap kedua ibu dan ayah, kau akan membalikkan anak-anak yang derhaka kepada kami nantinya. Ya Allah, ya Allah, kalaulah mak dan ayah kami telah meninggal dunia, permudahkan urusan mereka di sana, lapangkan kubur mereka, hiasilah kubur mereka sebagai taman-taman syurgamu. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Anda ada dalam kalangan kami yang sakit, kau sembuhkanlah penyakit-penyakit kami. Ya Allah, Anda ada dalam kalangan kami yang sedang disaring dengan dan sedang dikuarantin daripada wabak COVID-19, maka kau izinkanlah rizak yang negatif ke atasnya. Ya Allah, ya Allah, cukuplah penularan dan perebakan yang telah berlaku hampir dah lebih 1,000 orang ni. Ya Allah, kau jadikanlah kami di antara orang yang berdisiplin, yang beramanah di atas tubuh kami dan orang lain. Ya Allah, daripada kami berhimpun di tempat orang ramai, daripada kami melepak, daripada kami buat satu perbuatan yang mementingkan diri sendiri. Ya Allah, ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami. Anda ada dalam kalangan kami yang mungkin makan daripada harta yang haram, riba, rasuah, syubhah, yang masih makan daripada perkara-perkara yang tidak baik, ampunkan dosa-dosa kami. Ya Allah, dan ya Allah, pada semua kami yang terlibat ini, ya Allah, campakkanlah istiqamah dalam hati-hati kami, agar kami semua boleh istiqamah untuk mendengar pengajian ilmu, agar kami semua boleh istiqamah untuk belajar walaupun dalam keadaan pengajian online. Ya Allah, walaupun penuh dengan kesukaran. Ya Allah, tapi kau jadikanlah ini sebagai penambahan pahala kepada kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi